anda? Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan telah memperkenalkan program penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah, Home Based Food. Penyenaraian ini ditawarkan secara percuma kepada pengusaha yang memenuhi syarat asas seperti berikut. Syarat 1. Daftar premis dalam sistem FOSIM di bawah kategori B3, iaitu perusahaan makanan di rumah atau home base. Syarat 2. Menghadiri latihan pengendali makanan dari Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf KKM. Syarat 3. Mendapatkan pelalian vaksin anti-tifoid dari klinik swasta berdekatan. Syarat 4. Memenuhi keperluan kebersihan dan keselamatan makanan dalam garis panduan keselamatan makanan bagi makanan sediaan di rumah atau home-based food yang dikeluarkan oleh KKM dan laksanakan pemeriksaan kendiri. Syarat 5. Produk makanan mempunyai label dan memenuhi keperluan yang telah ditetapkan di dalam garis panduan permohonan penyenaraian makanan sediaan di rumah atau home-based food. Antara kelebihan penyenaraian ini adalah pengusaha home-based food akan mendapat sijil dan juga logo yang boleh digunakan pada label pembungkus makanan. Bagaimana anda memohon? Kemukakan dokumen permohonan anda ke email homebased4.bkkm@moh.gov.my. Tingkatkan pasaran produk home-based food anda. Muat turun garis panduan permohonan penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah atau home-based food dari fsq.moh.gov.my. Jom mohon, makanan selamat tanggungjawab bersama. Tahukah anda, label makanan merupakan satu elemen penting dalam memastikan penyampaian maklumat yang betul dan mengelakkan kekeliruan kepada pengguna? Apa yang perlu ada pada label produk makanan home base? Mari kita bantu Puan Ann menyelesaikan masalah beliau. Encik Joe telah menawarkan bantuan kepada Puan Ann. Beliau telah menunjukkan panduan pelabelan kepada Puan Ann. Panduan pelabelan ini dibahagikan kepada dua kategori, iaitu makanan sedia dimakan, ready to eat, dan makanan terproses. Bagi makanan sedia dimakan, ready to eat, anda perlu melabelkan makanan dengan maklumat berikut. Contoh satu adalah label bagi produk laksa. Contoh kedua pula adalah label bagi produk kuih lopis. Untuk makanan ini perlu dilabelkan dengan maklumat seperti nama makanan sebenar, nama dan alamat pengusaha, senarai ramuan, berat bersih, tarikh dan masa makanan siap dimasak serta nombor telefon. Bagi makanan terproses pula, label adalah sedikit berbeza. Bagi makanan tertentu yang tersenarai di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985, produk tersebut perlu dilabelkan juga dengan tambahan maklumat pemakanan atau Nutritional Information Panel. Anda perlu melabelkan makanan dengan maklumat berikut. Berikut adalah contoh bagi label makanan terproses yang pertama, iaitu biskut coklat chip. Untuk makanan ini, perlu dilabelkan dengan maklumat seperti nama makanan sebenar, nama dan alamat pengusaha, senarai ramuan, berat bersih, tarikh luput dan maklumat pemakanan. Untuk maklumat pemakanan, maklumat asas yang perlu dinyatakan adalah kandungan tenaga, karbohidrat, protein dan lemak bagi setiap 100 gram atau 100 mililiter dan bagi setiap hidangan, sama ada gram atau mililiter. Contoh label makanan terproses yang kedua pula adalah produk kari pap sejuk beku.
Untuk makanan ini perlu dilabelkan dengan maklumat seperti nama makanan sebenar, nama dan alamat pengusaha, senarai ramuan, berat bersih, tarikh luput dan maklumat pemakanan. Bagi makanan dari jenis yang sama tetapi mempunyai variasi perisa, checkbox adalah boleh digunakan pada label. Sekarang, Puan Ann telah mengetahui bagaimana cara yang betul untuk melabelkan produk home base beliau. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Patuhi panduan pelabelan. Hubungi Kementerian Kesihatan Malaysia, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan untuk sebarang maklumat lanjut. Ajukan pertanyaan anda kepada homebasefood.bkkm@moh.gov.my. Panduan pelabelan produk makanan home base ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Sembang Tingkap Home Base Food pada hari ini. Program ini merupakan program khas bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang akan membincangkan dan mengupaskan info-info yang menarik berkaitan dengan sediaan makanan di rumah ataupun home based food. Bersama saya pada hari ini, Syafiq Cute, untuk program siri pertama Home Based Food yang akan membawakan 3 topik yang menarik yang khusus untuk anda yang berkecimpung dalam sediaan makanan di rumah. Di mana makanan yang dihasilkan di rumah yang akan dijual kepada orang ramai. So, 3 topik yang menarik yang akan dikupaskan, yang dibincangkan oleh panel-panel jemputan kita ialah yang pertama berkaitan dengan 5 tips keselamatan dalam sediaan makanan di rumah. Yang kedua, kita ada panel daripada SME Corp Corporation Malaysia yang akan membincangkan tawaran program yang ditawarkan, dan yang terakhir sekali adalah pengusaha home based food yang akan berkongsi pengalaman dalam penghasilan produk makanan rendang arnab. Baiklah, tanpa membuang masa kita lagi, kita akan menjemput panel jemputan kita iaitu Encik Azman bin Abdul Rahman, Pegawai Teknologi Makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selamat datang ke program Sembang Tingkap Home Based Food pada hari ini. Terima kasih Syafiq. Sama-sama. Apa khabar Encik Azman hari ini? Baik, Alhamdulillah. Syafiq apa khabar? Baik, Alhamdulillah juga. Okey, kepada penonton di luar sana, memang tak sabar-sabar kita untuk membincangkan topik yang sesuai untuk diorang kepada pengusaha-pengusaha home based food di luar sana. Baiklah Encik Azman. Bila kita melihat trend sekarang ni, begitu ramai sekali orang dah mula start jual makanan dari rumah. Maksudnya di sini, mereka sediakan dan masak makanan di rumah dan kemudian dijual kepada orang ramai. Apakah saranan dan tips-tips keselamatan penyediaan home based food ni kepada pengusaha home based food di luar sana? Okey, Syafiq, memang benar. Dari segi kalau kita lihat dari segi perkembangan yang amat pesat sekali pengusaha makanan sediaan di rumah ataupun home base, susah nak sebut kan, panjang sebut. So kita memang senario ni kalau kita lihat memang amat pesat sekali kerana lebih-lebih lagi ramai yang terkesan akibat perintah kawalan pergerakan PKP yang dilaksanakan di negara kita, dan juga ramai yang terkesan dari segi hilang punca pendapatan. Dan senario ini kalau kita lihat dia berkembang pesat disebabkan ianya mudah dilaksanakan di rumah, dan juga pihak Kementerian Kesihatan Malaysia amat menitik beratkan dari segi amalan kebersihan makanan yang baik di kalangan pengusaha makanan home base. Dan pada hari ini Syafiq dan penonton, saya ingin kongsikan 5 tips ataupun kunci keselamatan makanan home based food. Ya, so harapkan penonton di luar sana sila take note ya perkongsian yang akan dikongsikan oleh Encik Azman sebentar lagi. Okey, Encik Azman, silakan tips yang pertama. Kunci yang pertama adalah memastikan tahap pengendali makanan ataupun mereka yang menyediakan makanan tu, dan juga ruang untuk penyediaan makanan hendak senantiasa bersih. Okey, walaupun kat rumah sekalipun, pengendali makanan hendaklah memakai apron dan juga penutup kepala, dan yang paling penting sekali Syafiq, hendaklah kerap mencuci tangan. Sebab bakteria kita rampak kan, dia punya bahayanya. So kalau cara terbaik adalah kita kerap mencuci tangan. Betul tu. Dengan apa cara sekalipun, kita kena menjaga kebersihan diri. Betul tak Cik Azman kan? Sebelum kita nak datang kat sini, kat set sini pun, kita kena jaga kebersihan diri kita, kena sentiasa kerap kerap bersihkan tangan. Betul tak? Baiklah, Cik Azman, bagaimana pula dengan kunci yang kedua?
Okey, kunci kedua adalah dari segi pembelian. Stok bahan mentah hendaklah memadai dan juga mempunyai ruang penyimpanan bahan mentah yang bersesuaian. Okey, sebab contohnya kalau high risk product, contoh macam daging dan ayam kan yang berisiko tinggi, hendaklah disimpan pada suhu sejuk. So kalau kita tak plan pembelian tu, kita tak ada ruang yang mencukupi untuk simpan ayam tersebut dan menyebabkan kita pun bahan rosak. Kita mensimpan di luar peti sejuk tu dan boleh menyebabkan kerosakan kepada bahan mentah tersebut lah. Okey, dalam keadaan ni Syafiq, bakteria akan mudah membiak dan menghasilkan toksin yang which is kalau kita masak pun memang sukar untuk kita dihapuskan lah, which is yang membahaya untuk kesihatan kita. Dan juga yang paling mudah sekali kita beli stok bahan mentah tu dan terus guna dan selesai. Betul tu, pada pengusaha home based food di luar sana, berpada-padalah jika nak beli bahan mentah tu. Kena sentiasa merancang. Dan orang cakap kita ada list ataupun senarai bahan mentah yang kita perlu beli pada hari tersebut. Baiklah Encik Azman, boleh tak terangkan kunci yang ketiga, kunci keselamatan yang ketiga? Kunci ketiga adalah memastikan proses memasak ada pada suhu yang mencukupi. So kalau macam pengusaha tu ada termometer di rumah, kita boleh cek suhu masakan tu lah. Ini kalau tak ada pun kita boleh buat alternatif dari segi untuk kecilkan sikit potongan ayam tu dan kita lebihkan masa masak. Sebab Syafiq, kalau kita lihat banyak kes kejadian keracunan makanan disebabkan oleh makanan yang tidak dimasak dengan sempurna. Betul. Betul, itu adalah satu tips yang berguna daripada Encik Azman berkaitan dengan suhu masak. So diharapkan pengusaha home based food di luar sana dapat memasak makanan mereka dengan suhu yang sempurna atau suhu yang betul. Betul tak Encik Azman? Okey, bagaimana pula dengan kunci keselamatan yang keempat? Okey, baik Syafiq. Okey, kunci keempat adalah memastikan makanan yang telah dimasak tidak diletak di bersebelahan dengan bahan mentah lah. Okey, kita risau dari segi berlakunya pencemaran silang berlaku. Sebab tu penting pengusaha makanan home base ni untuk merancang penyediaan makanan untuk mengelakkan kesesakan berlaku di rumah kan. Sampai ada yang kita tengok ambil order terlalu berlebihan sampai dia prepare food tu atas lantai dan sebagainya. Kita nak elakkan benda berlaku lah. Okay. Betul tu, sebab orang kata tak sedaplah mata kita memandang kan. Kalau kita nampak barang penyediaan makanan, kita letak bersepah-sepah kan atas meja, bawah lantai dan sebagainya. Betul tak? Betul. So diharapkan pengusaha home based food dekat luar sana hendaklah merancang dan susun atur supaya penyediaan makanan di rumah tu lebih teratur dan sistematik. Betul tak Encik Azman? So boleh tak terusnya kunci yang kelima, iaitu kunci yang terakhir dalam penyediaan home based food ni, boleh tak Encik Azman teruskan? Okey, kunci kelima dari segi pembungkusan makanan itu sendiri hendaklah dibungkus dengan rapi dan betul lah. Maksudnya kita nak elakkan dari segi kemasukan makhluk-makhluk perosak macam lalat, lipas dan sebagainya. Dan juga elakkan penggunaan dari segi stapler ataupun paku dan sebagainya, which is dikuatiri kita boleh memudaratkan pengguna lah. Okey. Dan satu lagi tips adalah bagi saya untuk makanan tu sebelum dibungkus, pastikan makanan tersebut betul-betul sejuk dulu baru kita bungkus untuk mengelakkan basilah, mudah basi makanan tu. So make sure dia betul-betul sejuk baru kita pack lah. Betul tu je. Saya setuju dengan Encik Azman juga. Kalau kita lihat packaging tu adalah amat penting, sebab kita khawatiri yang Encik Azman cakapkan tadi bahawa makhluk-makhluk perosak seperti lipas, lalat akan menghinggap kepada makanan kita. Betul tak? Betul. Dan juga dari segi penggunaan stapler. Itu saya sering nampak penggunaan stapler. Lagi-lagi dekat Ramadan akan bakal tiba tak lama lagi. Terutama sekali dia akan menyediakan pengusaha home based food, iaitu makanan kuih taco. Dia menggunakan daun pandan, so dia orang akan stapler. So saya rasa penggunaan stapler adalah tidak digalakkan. Betul tak Encik Azman? Betul. So terima kasih kepada Encik Azman. Tip-tips yang diberikan sangat berguna dan berinformasi kepada pengusaha home based food di luar sana. Kita ucapkan terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa memberikan 5 tips keselamatan kepada program Sembang Tingkap Home Based Food kita pada kali ini. Terima kasih banyak-banyak. Sama. So saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua pengusaha makanan home based food untuk memohon penyenaran yang ditawarkan oleh pihak KKM, kerana dia akan diberikan secara percuma dan logo yang boleh ditampal kepada pengusaha makanan. Dan sebarang pertanyaan lanjut boleh email terus ke homebasedfood.bkkm@moh.gov.my. Terima kasih diucapkan kepada Encik Azman kerana sudi meluangkan masa ke program Sembang Tingkap Home Based Food pada hari ini. Dan saya menyuruh juga kepada pengusaha home based food di luar sana, stay tune, jangan ke mana-mana, sebab kita ada seorang pengusaha home based food yang telah mendapat penyenaian sediaan makanan daripada KKM.
Seterusnya bersama kita ahli panel daripada SME Corp Malaysia iaitu Puan Nur Hasanah binti Baharudin. Selamat datang ke program Sembang Tingkap Home Based Food pada hari ini, Puan. Terima kasih banyak Syafiq. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sudi menjemput SME Corp Malaysia untuk program ini. Baiklah Puan, semestinya penonton di luar sana tidak sabar-sabar lagi nak tengok apa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang kita nak kupaskan pada hari ini berkenaan dengan SME Corp. Boleh tak Puan, seperti yang kita tahu, penyediaan home based food ini terletak di kategori mana di bawah perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Boleh tak Puan Nurul jelaskan dengan lebih lanjut? Baiklah Syafiq, terima kasih. Jadi untuk PMKS di Malaysia, kita menggunakan definisi yang telah ditetapkan oleh Majlis Pembangunan PMKS Kebangsaan, iaitu kita melihat kepada dua kriteria di mana kita melihat jumlah jualan tahunan atau jumlah pekerja perusahaan tersebut. Jadi di sini kita melihat kepada yang pertama, sektor pembuatan, di mana jumlah jualan tahunannya tidak boleh lebih daripada 50 juta atau jumlah pekerja tetapnya tidak boleh lebih daripada 200 orang. Manakala untuk sektor perkhidmatan dan lain-lain pula, jumlah jualan tahunannya tidak melebihi 20 juta atau jumlah pekerja tetap tidak melebihi 75 orang. Manakala untuk mereka yang mempunyai jumlah jualan tahunan kurang daripada 300,000 setahun atau pekerjanya merupakan 5 orang ke bawah, jadi kita kategorikan sebagai mikro. Secara kasarnya lah, sekiranya jumlah jualan tahunan home based food ni berada di bawah 300,000 setahun, jadi kita boleh kategorikan dia sebagai perusahaan mikro. So maksudnya sekiranya kalau saya nak start berbisnes lah, berniaga lah. So maksudnya kalau pendapatan saya kurang daripada 300,000, kalau dengan satu pekerja pun saya dikategorikan sebagai perusahaan mikro, kecil sederhana. Ya, betul. Kalau macam tu, ada tak apakah syarat-syarat saya, syarat-syarat sebagai perusahaan kecil ni untuk berdaftar dengan SME Corp? Okey. Jadi sebenarnya untuk mengesahkan statusnya berada di peringkat mana, kita memang menggalakkan perusahaan ni untuk berdaftar dengan SME Corp. Di bawah program ataupun inisiatif kita iaitu pengesahan status PKS. Jadi pengesahan ini dilakukan macam saya cakap tadi untuk mengetahui di mana tahap perniagaan mereka dengan mendaftar di laman web SME Corp secara dalam talian. Apabila mereka mendaftar tu, mereka perlu berikan pada kita maklumat yang diperlukan, kita akan proses. Kemudian kita akan keluarkan status ni, mengesahkan status ni dalam bentuk sijil digital yang boleh diguna pakai. Jadi apa yang mereka boleh gunakan dengan sijil ni adalah mereka boleh memohon bantuan ataupun inisiatif dengan mengguna pakai sijil tersebutlah. Dan sijil ini tempoh sah lakunya adalah selama 2 tahun. Kita sarankan pengusaha di luar sana mengesahkan status mereka dengan SME Corp. Mudah sahaja. Baiklah Puan, seperti yang kita tahu, SME Corp juga menawarkan program-program yang sangat menarik terhadap pengusaha, terutamanya pengusaha home based food ni. Boleh tak Puan ceritakan dengan lebih lanjut tawaran yang ditawarkan oleh SME Corp itu sendiri? Boleh Syafiq. Jadi untuk SME Corp Malaysia di bawah program yang kita namakan Micro Connector, program ini mensasarkan mereka yang berada di B40, enterprise micro dan juga wanita. Jadi dalam program ni kita telah bekerjasama dengan rakan perkhidmatan kita dalam memberikan latihan kemahiran teknikal untuk bidang penyediaan makanan, terutamanya kita memberikan latihan dari segi bidang bakery dan pastry lah. Jadi untuk memohon bagi program ini boleh ke laman web SME Corp Malaysia di bawah program Micro Connector. Di situ apabila mereka pergi ke laman web tersebut, mereka boleh lihat senarai rakan-rakan perkhidmatan kita yang menyediakan program-program ini. Okey, baik Puan. Selain daripada latihan kemahiran yang Puan sebutkan tadi, ada tak tawaran latihan kemahiran digital kepada pengusaha home based food di luar sana tu untuk menjalankan perniagaan mereka secara online? Contohnya, sekarang kan zaman teknologi kan kita nak bayar pun tanpa tunai, and then kita nak buka kedai online ataupun sistem-sistem yang lebih tersusun. Ada tak tawaran yang ditawarkan oleh SME Corp itu sendiri? Ada Syafiq. Jadi di bawah program Micro Connector ni juga, selain daripada fokus kepada penyediaan makanan, kita juga mempunyai fokus area di mana sekiranya perusahaan tu ingin mengadaptasikan penggunaan digital pada perniagaan mereka.
Sebagai contoh, sekiranya mereka ingin menguruskan mereka punya perniagaan yang mungkin mereka meletakkan lebih daripada satu e-marketplace dan mereka nak lihat pesanan tu masuk dalam satu aplikasi saja. Jadi kita ada juga rakan perkhidmatan yang menyediakan perkhidmatan tersebut, latihan dan sokongan lah. Selain daripada tu mungkin dia ingin menggunakan untuk e-pembayaran ya. Jadi kita pun ada juga sokongan untuk alatan bagi e-pembayaran tersebut yang sekiranya diperlukan. Untuk mungkin dia nak masuk kepada e-marketplace, kita pun ada juga rakan perkhidmatan yang menyediakan platform sebegini. Jadi boleh melalui program Microconnector kita ada untuk penggunaan atau aplikasi digital. Sangat mudah. So saya sarankan sekali lagi pengusaha home based food di luar sana cepat-cepatlah berdaftar dengan SME Corp sebab tawaran yang ditawarkan sangat-sangat bagus dan berkualiti. Okey, baiklah Puan. Kita ada terdengar dan terbaca jugalah melalui satu kenyataan daripada SME Corp sendiri berkenaan dengan tawaran pinjaman kepada pengusaha yang terjejas dengan banjir. Boleh tak Puan jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan dengan tawaran pinjaman tersebut? Ya, boleh. Terima kasih Syafiq. Jadi untuk mereka yang terkesan dengan bencana alam seperti banjir, tanah runtuh ya, sekiranya mereka mempunyai perniagaan yang terkesan dengan bencana ni, mereka boleh memohon dengan SME Corp Malaysia yang kita panggil dana kecemasan ya. Jadi dana kecemasan ni kita sediakan melalui rakan kita iaitu Malaysia Industrial Development Finance Berhad atau MIDF yang merupakan sebuah bank pembangunan untuk mereka mohon. Ya, apa yang menariknya tentang pinjaman ni, kita memberikan pinjaman bermula RM50,000 sehingga RM100,000 dengan kadar faedah yang kosong. Maksudnya tanpa kadar faedah lah. Ya. Dan tempoh bayaran baliknya hanyalah selama 5 tahun termasuk 12 bulan moratorium. Sangat menarik. Tanpa sebarang faedah. Siap ada 12 bulan moratorium begitu. So apakah syarat-syarat sekiranya pengusaha di luar sana untuk orang cakap memohon tawaran pinjaman yang disediakan oleh SME Corp ni? Baiklah. Jadi untuk mereka yang terkesan dengan banjir khususnya boleh memohon, perlu sertakan salinan SSM, salinan lesen premis. Kemudian kita juga akan perlu melihat laporan yang menyatakan dia telah terkesan dengan banjir daripada pihak polis ataupun daripada pejabat daerah. Ya. Selain daripada itu, kita buka kepada semua sektor yang terkesan sebenarnya dan kita juga melihat kepada jumlah jualan tahunan dia perlu mencecah atas daripada RM300,000 setahun. Syarat-syarat yang mudah jugalah untuk kita memohon tawaran pinjaman disediakan oleh SME Corp ni. Betul. Terima kasih Puan sebab sudi meluangkan masa dan memberikan info-info yang menarik berkenaan dengan tawaran-tawaran dan juga program-program yang disediakan oleh SME Corp ni. Terima kasih banyak Syafiq dan terima kasih juga saya ucapkan sekali lagi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia di atas jemputan kepada SME Corp Malaysia untuk program hari ini. Okey, baiklah. Sebelum kita ke slot seterusnya, mari kita sama-sama saksikan video yang disediakan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jom kita lihat apa yang menariknya dalam video ni kan? Apa yang misterinya dalam video ini? Jom kita saksikan. Saya ada tengok Facebook page Pak Abu. Ramai juga bagi review 5 bintang. Kata Pak Abu boleh tolong orang macam saya ni. That's right. Macam ni lah Pak Abu. Saya rasa ada yang tak kena dengan bisnes nasi lemak dengan rumah saya tu. Saya yakin Pak Abu, saya punya bisnes nasi lemak ni dah kena santau. Nasi lemak memanglah kena ada santan. Santau Pak Abu, santau. Maafkan Pak Abu. Pak Abu silap dengar. Teruskan. Setiap kali saya nak sediakan nasi lemak, nak berniaga je Pak Abu, sambal cepat basi. Belum setengah hari, nasi lemak dah berlendir Pak Abu. Nasi lemak kerang lah tu. Lagi. Lepas tu, saya punya pelanggan dah tak macam dulu dah. Tak macam dulu katanya. Dah tak ramai. Boleh kira dengan jari sekarang ni. Tolong saya Pak Abu. Pak Abu akan mulakan mentera.
suruh kau masuk balik gua, mambang. Duduk diam, jangan kiam, mambang. Kalau berani, jemput datang mari petandang. Mambang. Amboi, 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 sebab amboi, amboi, come on, amboi, 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 amboi. Jangan risau. Dia Cina. Pergi kau rasuk dia. Dah sampai pun kau. Apa ceritanya? Kau ia pun buka puting dulu baru bercakap. Sekarang cakap. Aku faham. Aku faham. Bagus. Nah, ini habuannya. Apa yang Pak Abu faham ni? Tak ada siapa pun yang menyantau kau. Tapi ini semua salah kau sendiri. Sebab kau menyediakan makanan tanpa mengikut piawaian KKM. Dapur kau memang kotor. Patut aku yang santau kau sekarang ni. Tong sampah kau tak tutup. Berulat, belalat. Singki kau penuh dengan periuk, belanga tak bercuci, pinggan, mangkuk. Mangkuk betul kau. Papa memotong kau. Dengan sayur, dengan ayam. Semua benda kau potong dekat situ. Dengan persekitaran tempat penyediaan nasi lemak kau yang macam tu. Jangan katakan orang. Hantu pun takut nak beli nasi lemak kau tau. Aku cadangkan kau mohon penyenaraian home-based food KKM. Belajar macam mana nak menyediakan makanan yang bersih, selamat dan berkualiti. Lepas tu, dapatkan nombor penyenaraian, sijil dan juga logo. Barulah makanan tahan lama. Pelanggan pun tak ceri-beri. Dan perniagaan kau akan meletup di mencana. Wow. Macam mana Pak Abu tahu semua ni? Pak Abu pun meniaga juga. Tahu bergedil goreng. Dapatkan di pasaran. Hai, bisnes drop je santau. Bisnes drop je santau. Kolot. Tingkatkan daya saing dan kepercayaan terhadap bisnes makanan dari rumah anda dengan mematuhi keperluan kebersihan dan keselamatan makanan. Jom mohon dan dapatkan penyenaraian home-based food KKM. Percuma, mudah je. Kali ini kita bersama dengan pengusaha home-based food yang telah mendapat penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Puan Azizahwati binti Muhammad Shah. Selamat datang Puan ke Sembang Tingkap Home-based Food pada kali ini. Okey, baiklah, Puan Azizahwati ini telah menghasilkan satu produk yang bagi saya sangat unik dan sukar bagi saya nak dapat dekat pasaran, iaitu rendang arnab. Okey, boleh tak Puan ceritakan sedikit macam mana tercetusnya idea Puan untuk menghasilkan rendang arnab ni? Okay, sebenarnya bermula daripada PKP yang pertama, kita ada stok arnab yang banyak juga. Jadi saya telah mencuba berbagai-bagai masakan berasaskan arnab. Jadi kita cuba masak lemak cili padi, kita cuba rendang arnab, kari arnab, arnab berempah dan macam-macam lagi. Tetapi dalam banyak-banyak tu yang jadi pilihan keluarga saya ialah rendang arnab. Jadi saya telah cuba masak berkali-kali dan kita bagi rasa juga dekat ahli keluarga yang lain. Jadi mereka kata, oh ini boleh jual ni. Jadi kita telah mula mendapat tempahan lah daripada ahli keluarga sendiri. Okey, baiklah Puan. Kita dipahamkan Puan sendiri membela ataupun menternak arnab-arnab sendiri di rumah. Okey, boleh tak kita Puan kongsikan sedikit dengan penonton apakah kriteria daging arnab yang sesuai untuk dijadikan makanan? Sebenarnya arnab ni dia ada berbagai-bagai jenis lah. Tapi yang paling sesuai untuk dijadikan masakan ialah arnab jadi jenis pedaging. Jadi kita ternak arnab sehingga umur dia 3 bulan ke atas dan dia dapat berat dalam 2 kilo lebih lah.
Jadi itu adalah yang paling sesuai lah untuk dijadikan masakan. Okay, bagaimana pula dengan berat anak yang di bawah 2 kilo? Itu macam mana? Boleh tak dia menghasilkan makanan yang seperti Puan sebutkan tadi? Okay. Sebenarnya dia boleh jugalah, tapi mungkin kita buat hidangan yang lain. Tapi sebab bila kita nak masak rendang, kita perlukan yang daging yang pejal, yang berkualiti dah. Jadi yang semestinya kena ada berat, mencapai berat yang tersebut lah, baru sedap rasanya. Yang penting sebab kita tahu rendang kan kita nak masak dengan tempoh masa yang lama sebab kita tak mahu daging yang kita hasilkan tu akan hancur. Betul tak Puan? Betul, betul. So seperti yang kita tahu, okay, Puan Asisawati ni juga telah mendapat penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah dan juga logo daripada KKM. Kan ni pun pertama kali juga saya melihat logo daripada KKM ni. Boleh tak Puan ceritakan sedikit pengalaman Puan dalam proses untuk mendapatkan penyenaraian pengusaha makanan sediaan makanan di rumah ni? Boleh tak Puan ceritakan? Saya berasa syukur Alhamdulillah lah. Sebab saya telah mendapat penyenaraian home base daripada KKM dan telah diberikan logo. Jadi sebenarnya bukannya susah lah untuk kita mendapat penyenaraian tersebut. Ya, apa yang paling penting, pengusaha perlulah menjalani latihan pengendali makanan terlebih dahulu daripada sekolah latihan makanan yang diiktiraf oleh KKM. Seterusnya kita perlu mendapatkan suntikan anti-typhoid. Selepas tu kita perlu mendaftar dengan KKM di bawah sistem Morfosim. Jadi selain daripada itu, saya juga dapat tunjuk ajar daripada KKM cara untuk melabelkan produk. Dokumen-dokumen yang diperlukan, kita hanya perlu email saja kepada KKM beserta dengan semak kendiri yang perlu kita isi dan gambar ruang dapur kita. Gambar ruang dapur? So maksudnya Puan just hantar, emailkan sahaja gambar dapur Puan. So maksudnya tak perlulah pegawai KKM datang untuk membuat orang kata apa penilaian? Oh, tak perlu. Sebab sebagai pengusaha makanan, saya secara peribadi, saya merasakan kebersihan itu penting kita lakukan sepanjang masa lah. Tak semestinya nak tunggu KKM datang baru kita sibuk-sibuk nak kemas kan. So betul tu Puan. Betul tu. Jadi kebersihan dan juga cara penyediaan yang selamat itulah yang penting diadakan. Betul juga. Saya sarankan juga kepada pengusaha home based food di luar sana, cepat-cepat kita daftar dengan KKM untuk mendapatkan penyenaraian home based food ni. Seperti Puan Asisawati. Betul tak Puan? Betul. Okey. So dari segi penyediaan rendang anak ni sendiri, apakah yang Puan selalu titik beratkan untuk pastikan rendang anak Puan ni selamat dan orang cakap tak rosak dan sesuai dimakan untuk orang ramai di luar sana? Ya, yang paling penting kita menjaga kualiti bahan mentah itu sendiri. Jadi sebelum kita memasak, kita pastikan semua bahan mentah termasuk daging anak itu adalah dalam keadaan kualiti yang terbaik. Kemudian cara penyediaan itu pun penting daripada segi masa dan suhu. Kita perlu jagalah supaya produk kita ni boleh tahan lama. Dan bila kita sealkan produk ni, kita pastikan dia tu betul-betul melekat lah. Dan bila kita tampal logo pun kita perlu ikut apa yang disarankan KKM beserta dengan tarikh luput makanan. Maknanya Puan juga mendapat latihan daripada KKM untuk packaging makanan Puan lah. Ya, betul. Memang sangat mudah dan orang kata apa sangat berinformasi daripada Puan Asisawati tadi. So selain tu saya nak tanya berkenaan dengan permintaan daging anak Puan ni kan. Sebab saya rasa memang sangat unik dan memang sangat memang saya tak sabarlah bila tengok apa ni orang kata rendang anak depan saya ni kan. Memang saya tak sabar nak makan, nak rasalah juga kan. Macam mana dengan permintaan rendang daging anak Puan ni juga dan juga kat mana kita boleh dapatkan rendang daging anak ni? Buat masa ni kita pasarkan melalui kawan-kawan dan juga kaum keluarga dan juga melalui social media lah.
Okey Puan, rendang anak Puan ni sesuai dimakan dengan apa Puan? Oh, yang paling sesuai saya rasa memang dengan nasi impit lah. Oh. Dan yang hari ni memang saya sediakan khas untuk Syafiq. Terima kasih Puan. Memang saya tak sabar nak rasa ni. Memang saya nak suruh Syafiq rasa lah makanan ni sebab Syafiq pun pandai memasak kan. Bolehlah sikit-sikit kan kita nak rasa rendang Arnab. Sebab ini pertama kali saya nak rasa rendang Arnab ni sebab saya tak pernah rasa lagi sebelum ni Puan. Kita rasa ya. Boleh ke? Sedap. Sedap Puan. Memang sedap. Saya nak makan lagi. Memang tak berhenti kalau kita nak makan rendang Arnab ni. Sorry Rasanya memang sangat sedap dan sekiranya penonton di luar sana untuk dapatkan rendang Arnab ni boleh hubungi terus dengan Puan Azizawati kita. Boleh. Okey. Kita ucapkan tahniahlah kepada Puan Azizawati kita sebab telah mendapat penyenaian pengusaha makanan sediaan di rumah oleh Kementerian Kesihatan dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan sebab sudi hadir meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman di Sembang Tingkap Home-Based Food ini. Semoga maju jaya dan perniagaan Arnab Puan ni terus berkembang dengan maju.